banyak yang kita fikirlah, yang kita nak tahu berkenaan dengan LPPSA ni. Okay. Alright. So sebelum saya mempersilakan Mr. Ong, Elvin ada apa-apa nak cakap tak, Elvin? Elvin ada apa-apa nak cakap? Ya, pesannya. Tak ada suara, Elvin. Tak buka suara tu. Tak ada suara. No voice lah, Elvin. Okey, halo. Boleh dengar tak? Oh, boleh. Kuatnya. So, selamat malam semua. Okey, sangat bersyukur kita dapat jemput Mr. Ong dari ini pihak LPPSA lah. Okey, so nanti kan sepanjang ini training kan you all kena belajar dan kena bawa nota semua kan. Apa yang Mr. Ong cakap kan kena write down. Ada apa soalan jangan tanya dulu, okey? Tunggu nanti lepas dia habis nanti baru tanya. Semasa itu Q&A sesi lah. Okey. So sekarang boleh kita jemput kita Mr. Ong untuk sharing, okey? Thank you. Dipersilakan Mr. Ong. Okey, selamat malam untuk apa punya kawan. Okey, selamat malam Okey, so sekarang saya akan start saya punya presentation untuk LPPSA loan LPPSA loan kerajaan. Host, tak boleh share screen lah. Okey. I jadikan you co-host lah. Okey, kejap. Okay, you boleh share. Okay. Untuk loan LPPSA ni kan, saya rasa ramai orang ada dengar dia punya customer cakap nak pinjam loan kerajaan. Loan kerajaan ni sama dengan loan LPPSA. Okay. So saya cakap daripada history LPPSA, latar belakang. LPPSA ni kan bukan baru ada semalam, last month, last week. LPPSA ni sudah ada selama 50 tahun daripada 1970. Tapi dulu bukan call as LPPSA. Okay? Dulu ialah bahagian pinjaman perumahan BPP. Dia punya office dekat Putrajaya sana. Okey, LPPSA ni senang kan? LPPSA ni banyak senang. Dia punya function, dia punya misi, dia punya visi tu untuk confirmkan semua pejabat awam, semua pekerja kerajaan boleh dapatkan loan. Itu saja. Itu saja. Okey, sini kita boleh nampak ada beberapa orang boleh pinjam LPPSA. Yang pertama tu polis. Lepas tu tentera. Kedua tu anggota pentadbiran persekutuan. Ketiga tu anggota pentadbiran negeri. 4 hakim. Lepas tu yang 5 tu anggota Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Keenam tu yang di-Pertua Dewan Rakyat. Ketujuh tu anggota Dewan Undangan Negeri. Yang last sekali pekerja badan berkanun. Okey, untuk you orang kan ejen-ejen terhadap. Senang saja. Normally biasanya customer kalau nak buat loan LPPSA kan, dia orang akan dapatkan slip gaji tu, lepas tu kasih you orang. Dia orang tahu dia orang boleh buat loan LPPSA. Sebab
dia orang memang tahulah. Itu customer memang akan tahu mereka ialah LPPSA punya peminjam. LPPSA punya peminjam. Okey, untuk loan LPPSA kan dia ada beberapa syarat untuk loan LPPSA ni. Yang pertama tu mestilah warga negara Malaysia. Mestilah warga negara Malaysia. Yang kedua tu yang tak boleh bankrupt, tak boleh bankrupt ya. Tak boleh bankrupt. Okey. Untuk loan LPPSA ni kan walaupun you apa tu secret kuliah you punya apa tu bayaran bayaran bulanan itu kereta tak bayar, you punya credit card kopak pun boleh loan LPPSA. You sudah kasih saya apa tu payslip kan, I sudah check. Lepas tu dia punya status sudah list out layak, I submit LPPSA punya loan, saya tak berani cakap 100% loan akan lulus, tapi I boleh promise 95% loan akan lulus. Yang sekarang saya pun boleh dengar daripada banker CIMB Bank, banker CIMB Bank, Maybank, dengan agensi-agensi tu, dia orang cakap sekarang pun dia apa tu commercial bank punya loan susah nak lulus, memang susah nak lulus. Dia orang tengok you orang punya apa tu, you orang punya profile. Kalau you punya profile cantik, you boleh luluskan full margin. Okey. Yang apa tu yang syarat ketiga. Pekerja kerajaan mestilah sudah dapat surat pengesahan jawatan, confirmation letter. Okey. Confirmation letter ni okey. Untuk satu pekerja kerajaan kan semasa dia orang masuk kerja dengan kerajaan, at the first dia orang akan dapat surat tawaran, offer letter, surat tawaran. Lepas tu 1 tahun dia orang baru dapatkan surat pengesahan jawatan, confirmation letter from kerajaan. Okey. Kalau tak ada surat pengesahan jawatan pun tak boleh buat loan LPPSA. Dia mestilah pegawai tetap dan sudah dapat surat pengesahan jawatan. Yang kontrak punya staff pun tak boleh buat loan LPPSA. Kita boleh nampak most of the government servant lah, kita boleh cakap 99% lah, 90% to 99% punya apa tu pekerja kerajaan ialah pegawai tetap. Kontrak tu kita boleh nampak sekelompok saja dekat doktor. Sebab doktor kan dia orang profesional. Dia orang tak mau kena ikat daripada kerajaan. So dia orang pilih itu kontrak. Okey, untuk loan LPPSA ni kan biasanya you orang bagi payslip untuk saya kiraan buat kiraan kelayakan kan. Kalau you orang nampak dekat potongan sana ada KWSP, you orang tanya, you sudah dapat surat pengesahan jawatan ke belum? Ini penting Okey, ejen, ini penting. Kalau you orang dapatkan payslip untuk buat kiraan kelayakan, you orang tanya dia orang. Kalau you orang nampak KWSP, okey. Untuk pejabat kerajaan, pekerja kerajaan ada dua skim. Satu skim pension, yang kedua tu skim KWSP. Itu syarat-syarat tu nanti I akan terang lebih details. Okey. Untuk normally pekerja kerajaan dia orang akan ambil skim pension. Untuk KWSP, kenapa KWSP? KWSP ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama tu dia belum dapat confirmation letter. Dia belum dapat surat pengesahan jawatan tu. Yang kemungkinan kedua dia ialah contract staff. Sebab saya suruh you orang kalau dapat slip gaji yang ada KWSP tu, you orang tanya dia, sudah dapat surat pengesahan jawatan ke belum ataupun you contract staff. Ini dua, you orang kena tanya. Kalau contract staff pun tak boleh buat loan LPPSA,
belum dapat surat pengesahan jawatan pun tak boleh buat loan LPPSA. Okey, loan LPPSA dia punya interest rate kan 4%. Interest rate 4%, dia lah flat rate. Walaupun base lending rate BLL increase, naik ke turun, dia tetap 4%. Okey. Dia punya dia punya pinjaman adalah full loan. Once saya sudah kira dia punya payslip, lepas tu saya tak kira dia boleh buat loan 100%, 100% tu, okey. Normally biasanya dia boleh buat full loan. Full margin, kita panggil dia full margin. Okey. Yang ketiga tu dia punya progressive interest ialah percuma. Okey, loan LPPSA punya progressive interest ialah percuma. Okey. Loan LPPSA kan, okey. Sekarang punya dia punya rumah ada landed dengan high rise. Untuk landed kan, landed customer sudah punya loan sudah lulus, dia orang akan start potong gaji start bulan ke-25. Okey, untuk loan untuk landed punya property, dia orang start bayar start bulan 25. The third year first month. Untuk high rise punya property, dia orang start bayar the 37 month. Means that tahun keempat bulan pertama baru start bayar tu. Okey. Dan dia orang punya progressive interest ialah percuma Okey, kita boleh nampak dekat sini untuk loan LPPSA ada 7 jenis. Tapi yang biasanya kita nampak jenis 1 dengan jenis 3 saja. Okey, saya akan terangkan satu persatu Okey, untuk jenis 1 kan, untuk rumah dah siap. Rumah dah siap means that CCC project ataupun subsales. Okey, CCC atau subsales. Jenis 2 ni kan, bina rumah atas tanah sendiri. Okey, contoh sekarang itu ada satu customer, dia bekerja dekat kerajaan. Dia sudah ada tanah sendiri. Lepas tu dia buat jenis 2 untuk bina rumah atas tanah sendiri. Ini jenis 2 untuk loan LPPSA. Okey, untuk bina rumah kan, dia bukan boleh buat renovation cantik-cantik, buat renovation dekat dalam cantik-cantik. Dia boleh buat build out saja, dia punya layout saja. Okey, layout saja. Jenis 3 ni projek rumah dalam pembinaan. Ini yang kita boleh nampak most of the loan LPPSA dia orang buat jenis 1 dengan jenis 3 saja. Jenis 3 ni under construction punya projek, APDL punya projek. Okey. Jenis 4 ni beli tanah untuk buat rumah. Okey. Loan LPPSA kan dia orang boleh beli tanah untuk membina rumah tu. Beli tanah lepas tu membina rumah. Jenis 5 kan settle hutang rumah. Okey, untuk jenis 5 ni kan dia buat refinance daripada bank luar, commercial bank, contoh CIMB Bank, Hong Leong Bank, Maybank. Lepas tu dia pindah dia punya loan ke LPPSA. Tapi saya memang tak cadang untuk customer buat jenis 5 ni sebab kalau dia mau buat dia mau refinance itu loan daripada bank luar, lepas tu dia akan kena within 5 years kan. Within 3 tahun ke 5 tahun kalau dia cancel dia punya loan tu, dia akan kena penalti. Lepas tu dia tukar daripada bank loan luar ke LPPSA, dia kena cari itu peguam buat SPA loan agreement lagi. Itu dia punya yuran guamam dia kena bayar sendiri. Okey, untuk jenis 6 ni kan. Okey, normally biasanya kita akan buat jenis 4 beli tanah untuk kita akan buat jenis 6 dulu. Kita akan buat jenis 6. Okey,
Untuk jenis 4 dan jenis 6 dia adalah yang gabung punya. Dia orang akan buat jenis 4 dulu, beli tanah. Lepas tu sudah dia punya orang sudah sign SPA, sales and purchase agreement tu, dia orang punya gaji sudah dipotong. Lepas tu dia orang akan terus buat jenis 6 tu. Bina rumah atas tanah yang loan LPPSA. Dia orang buat jenis 4 untuk beli tanah, lepas tu bina rumah atas tanah loan LPPSA. Yang jenis 7, yang last tu, yang akhir tu buat renovation. Yang saya sudah kata, renovation ni bukan buat renovation untuk rumah betul cantik sangat. LPPSA tak bagi buat renovation cantik sangat. It's like renovation is to extend belakang, extend depan saja. Itu saja. Okay? Okay, ini jenis 1. Jenis 1 ialah jenis 1 ialah rumah yang telah siap. CCC atau CCC project ataupun subsales punya rumah. Okay, dekat jenis 1 ni kan kita akan dapatkan satu laporan penilaian daripada JPPH. Ini yang I akan tolong you orang buat. Okay, you orang sudah dapat ada sales kan, you orang ada sales, you pass booking form kepada saya, I akan uruskan sampai loan lulus. You orang nak cek kelakan tu, just bagi saya payslip. Itu saja. Okay, ini jenis 3. Jenis 3 ni under con punya project. Biasanya dia orang ada APDL. Okay, jenis 3 ni biasanya dia orang akan ada APDL. Dia orang punya geran untuk jenis 3 ni, dia orang punya geran individual. Okay, individual title ataupun master title. Tapi dia orang akan dapat master title dulu, lepas tu baru APDL title. Okay. Okay, ini penting ini penting. Okay, untuk pekerja kerajaan kan dia orang ada 2 skim. Satu KWSP itu. Yang kedua pencen. Okay. Untuk pencen dia orang boleh buat loan sampai 90 tahun umur. 90 years old. Yang loan pertama maksimum tenor 35 tahun. Atau sampai umur 90 whichever come first. Ini untuk loan pertama, okay? Ini adalah skim pension. Untuk KWSP dia orang boleh buat loan sampai 60 umur saja. 60 years old, 60 years old untuk skim KWSP itu. Dia orang boleh sehingga tamat tempoh berkhidmat. Okay. Kalau sekarang kan dia sekarang ada satu customer KWSP. I bagi contoh sekarang ada satu customer KWSP itu. Dia sudah umur 40. Dia bersara pada umur 60. Okay. Dia sekarang pinjaman pertama untuk LPPSA. So dia boleh buat 20 tahun saja. 20 tahun. Sebab dia boleh buat pinjaman sampai 60 tahun. Itu umur bersara. Itu saja. Okey, untuk loan kedua untuk skim pencen punya pekerja kerajaan, dia orang boleh buat maksimum tenor 30 tahun atau sehingga 90 tahun saja. 30 tahun tenor maksimum atau sampai di 90 umur. 90 years old. Whichever come first. Untuk KWSP pun sama. Pinjaman kedua, tapi kita jarang nampak KWSP punya pekerja
buat loan LPPSA kedua lah. Okay. Okay. Untuk loan LPPSA kan dia orang ada apa tu, dia orang ada panel lawyer sendiri. Dia ada panel lawyer sendiri. Okay. Untuk loan LPPSA kan dia punya loan side legal fee boleh campur dalam, boleh ikat dalam loan LPPSA. Okay. Untuk beli rumah kan, untuk beli rumah ada dua agreement. Satu SPA, Sales and Purchase Agreement tu. Yang kedua tu Loan Agreement, LA, Loan Agreement. Untuk okay, sekarang I boleh nampak dekat pasaran sekarang. Dekat pasaran sekarang kan, itu pemaju biasanya dia orang akan bagi SPA legal fee free saja. Okay, percuma atas SPA legal fee. Okay, so untuk LPPSA punya pembeli kan, dia orang boleh masukkan loan side legal fee ke dalam loan LPPSA. Jadi beli satu rumah kan, dia okay, sekarang pun HOC itu stamp duty tak perlu bayar. Okay, sekarang punya pemaju pun ada free SPA punya legal fee. Jadi, okay, untuk beli satu rumah dia orang, kalau saya sudah kira dia punya kelayakan boleh layak full loan. Okay, dia punya harga rumah full margin loan LPPSA. Lepas tu loan side legal fee pun boleh taruh dalam loan LPPSA. Lepas tu itu saja. Yang kena dia kena bayar itu SPA punya disbursement. Okay, itu saja . Okay, loan LPPSA ni ini ialah apa tu DSR untuk loan LPPSA ni. Loan LPPSA yang loan pertama kan dia tak boleh melebihi 60% DSR tu. Okay, untuk ejen third harta, you orang senang saja. While you orang sudah jumpa you punya you sudah jumpa you punya customer. Kalau you punya customer nak cek kelayakan kan, you orang just WhatsApp itu payslip kasih saya. Okay, untuk sekarang kan, untuk cek kelayakan, I minta you orang dapatkan slip gaji untuk bulan terkini. Sekarang sudah Julai kan, Julai dia orang punya slip gaji sudah ada punya, pasti sudah ada. Okay. Dan lagi satu bulan sebelum moratorium, bulan Mac. Saya nak 2 bulan ini untuk cek kelayakan. Okay, untuk cek kelayakan kan, you orang bagi satu saya slip gaji terkini dan satu slip gaji bulan Mac. Slip gaji before moratorium. Okay. 2 bulan ini punya slip gaji untuk cek kelayakan . Okay. Okay, inilah allowance potongan wajib yang potongan lain. Okay, ini untuk you orang punya apa tu? Contoh saja. Kasih orang tengok saja, okay? Ini kasih orang tengok saja. You orang once sudah dapat slip gaji, you orang just WhatsApp to me. I akan kirakan itu dia orang punya kelayakan within 15 minit. Kalau cepat 5 minit sudah okey punya. Okay. Allowance, okay, saya cerita sikit lah. Allowance yang boleh dikira dalam loan LPPSA ni kita boleh selalu kita akan nampak ITK, ITP, KOLA, BIW dekat dia orang punya payslip tu. Yang ini boleh diambil kira. Yang potongan wajib kan KWSP, Pekeso, cukai ini. Okey, kita akan taruh dekat kalkulator as potongan wajib. Potongan lain yang tidak diambil kira ini zakat, lembaga tabung haji yang potongan khas ATM ni itu peruntukan untuk ATM pun tak ambil kira juga. Okey, you orang untuk agent senang saja. You orang just pass me the
slip gaji untuk bulan Mac dan 1 bulan terkini, I akan kirakan dia punya kelayakan dalam 15 minit. Okey, senang saja. Okey. Ini kelayakan kan, anggaran kelayakan ini boleh contoh, ini apa tu, ini I boleh cakap is like example sajalah, is agak-agak saja. Yang paling tepat, yang paling tepat punya, you orang just send me the payslip, slip gaji untuk bulan 3 dan 1 bulan terkini. I akan bagi tahu you orang dalam 15 minit. Berapa maksimum kelayakan untuk customer boleh layak. Once saya sudah check, saya sudah cakap dengan you maksimum, contoh maksimum customer ini boleh sampai 500,000. Kalau dia buat loan 490 kan, 490, kita submit loan kan, walaupun kita submit full loan ikut dia punya maksimum kelayakan, saya boleh cakap 95% akan lulus. Saya tak berani promise you orang 99%, 100% lah, tapi I boleh cakap 95% akan lulus. Saya sudah kerja dekat LPPSA ini sudah 1 tahun lebih. Saya tak pernah jumpa saya punya klien punya loan kena tolak lah. Okey, untuk loan LPPSA kan, untuk loan LPPSA ni kan, dia orang boleh buat joint loan antara LPPSA dengan LPPSA. Okey, syaratnya kan, syaratnya dia mesti lah ialah suami atau isteri, ibu atau bapa, ibu bapa atau anak-anak. Itu sibling tak boleh, sibling itu apa tu? Sibling itu abang beradik tak boleh join loan Okey, untuk loan LPPSA itu abang beradik tak boleh join loan. Okey, untuk LPPSA gabungkan bank loan kan. LPPSA ada MOU ada dengan 2 bank saja, 2 bank. Satu bank Islam, satu BSN. 2 bank ini boleh buat gabung loan, join loan dengan LPPSA. Sebab dia orang LPPSA ada MOU dengan 2 bank ini. Okey, saya repeat. LPPSA boleh gabung bank loan dengan bank Islam dengan BSN saja. Sebab 2 bank ini ada MOU dengan LPPSA. Okey, tapi dia punya syarat kan, dia punya syarat LPPSA kena ambil 50% and above. Untuk harga rumah 400,000, harga rumah 400,000. LPPSA kena ambil 200,000 ke atas. Dia punya portion LPPSA kena ambil 50% and above. Yang lain tu itu BSN atau Bank Islam akan cover. Okey. Untuk ini adalah untuk joint loan Okey, inilah LPPSA punya permohonan, dia punya proses untuk buat LPPSA. Okey, untuk ejen-ejen senang saja. You orang sudah cek kelayakan, you orang sudah send me itu slip gaji untuk cek kelayakan. Saya sudah cakap you maksimum boleh sampai bila, boleh sampai berapa tu sudah okey kan? Sudah okey, you orang sudah customer sudah bagi booking. Lepas tu you orang just send me booking form. You orang just bagi saya booking form. Lepas tu I akan uruskan loan sampai loan lulus. Saya akan uruskan loan sampai loan lulus. Yang apa dokumen nak, I akan minta daripada dokumen. Lepas tu I akan update dengan agent. Itu saja. You orang just concentrate untuk buat you orang punya sales. Lepas tu pas booking form kasih saya, I akan uruskan semua sampai loan lulus. Lepas tu sudah dapat LO, itu kerja saya sudah habis lah. Saya boleh cakap sudah loan lulus, letter offer sudah dapat, itu saya punya kerja sudah habis. Okey, untuk loan LPPSA ni kan, untuk loan LPPSA
dia punya tarikh akhir membuat loan LPPSA kan untuk skim pencen. Sini tulis 1 tahun sebelum bersarat. Tapi saya punya klik, saya pun ada cuba 1 case sebelum dia punya bersarat sebelum 5 bulan pun boleh lulus. Okey, loan LPPSA ni kan dia tak boleh cakap lambat. Okey. Sebab saya pun ada cuba dalam 1 minggu Itu ejen bagi saya case, lepas tu dalam 1 minggu loan sudah lulus. Dalam 1 minggu loan sudah lulus. Inilah depends untuk customer tu. Dia punya apa tu? Kita punya communication, itu customer punya dia customer punya committed tu, committed. Itu customer memanglah agresif lah. Customer mesti kena agresif. Customer kena cepat sikit sediakan dokumen-dokumen tu. Okey, loan sudah kita boleh cakap loan akan luluskan dengan cepat lah, dengan cepat. Kita sekarang sudah submit LPPSA, dia orang ambil 5 atau 6 hari sudah lulus punya. Okey. Most of my case boleh dapatkan loan kelulusan dalam 1 bulan, most of my case. Okey. Okey, untuk skim pencen kan, saya pernah jumpa sebelum 5 bulan pun boleh lulus. Saya punya colleague, saya punya rakan sekerja pernah jumpa sebelum 2 bulan bersarat. Sebelum 2 bulan bersarat pun boleh lulus. Okey, untuk KWSP kan, dia orang mesti buat loan LPPSA sebelum tamat perkhidmatan 5 tahun sebelum tamat perkhidmatan. Contohlah dia orang pencen pada umur 60 kan. Pada umur 60 dia orang mestilah dapat loan LPPSA pada umur 55 tahun. Tapi saya akan suggest customer janganlah buat loan LPPSA. Sebab you boleh buat 5 tahun saja. Ini pun tak ada erti lah. Kita cakap tak erti. Okey, tak erti. Okey, loan LPPSA kan, loan LPPSA dia orang tidak pernah buat apa tu berjualan antara suami dengan isteri. Okey. Tidak dibenarkan buat penjualan antara suami dengan isteri. Okey. Okey, untuk hartanah lelong awam kan, untuk lelong punya rumah, dia orang boleh lelong punya rumah itu pekerja kerajaan yang sekarang rumah beli daripada pekerja kerajaan sudah lelong daripada LPPSA. Yang boleh beli itu LPPSA punya pembeli saja. Yang boleh beli punya orang LPPSA punya pembeli saja. Okey, ini yang last tu untuk apa tu, untuk high rise punya project kan, untuk high rise punya project dia orang akan start bayar bulan ke 37 high rise punya project 37 ataupun you dapat kunci dulu, whichever come first. Untuk landed punya property dia orang akan start potong dia orang punya gaji start bulan ke 25 atau dia orang dapat kunci dulu, whichever come first. Okey. Kita boleh nampak dekat slide ini Kita boleh nampak slide ini. Untuk LPPSA punya loan peminjam loan LPPSA ni kan, dia orang boleh penangguhan bayaran balik. Dia orang melanjutkan pelajaran, dia orang boleh buat penangguhan bayaran balik. Dia kalau isteri atau suami melanjutkan pelajaran, dia orang mau ikut, okey, dia orang pun boleh
buat permohonan penangguh bayaran balik. Okey. Macam ni, okey, kalau dia orang nak apply permohonan penangguhan bayaran balik, dia orang akan tulis satu surat, lepas tu chop and sign dengan dia punya ketua. Chop and sign daripada dia punya ketua, lepas tu dia orang submit ke LPPSA. Itu saja. Aha. Kalau mengikuti isteri atau suami yang bertugas di luar negara, dia orang pun boleh buat, dia orang pun boleh penangguhan bayaran balik. Yang tak ada ini penangguhan bayaran balik, tak ada kena interest, just. Okey, dia akan panjangkan dia punya tenure saja, panjangkan dia punya tenure. Okey, cuti menjaga anak, dia orang pun boleh buat permohonan untuk penangguhan bayaran balik. Okey. Okey, inilah name card saya. Inilah name card saya. Kalau ada apa-apa nak cek kelayakan ke, you orang boleh WhatsApp saya dalam 15 minit. I akan kasih tahu you orang maksimum kelayakan untuk customer tu. Okey. Saya akan minta slip gaji untuk bulan Mac sebelum moratorium dan 1 bulan yang terkini. Itu saja. Okey. Okay. So, thank you Mr. Ong. Okey. Okay, dengar. Okay, sebab now I punya line connection tak berapa bagus. Okay. So, alright. So, sekarang ni we can open for question We can open for Q&A, right? Boleh. Kalau you orang ada apa-apa question, you orang pun boleh type dengan chat box sana. Chat box pun boleh, you orang boleh tanya dekat sini pun boleh. Okay, ada any question Ada any question tak? Boleh buka. Saya ada soalan. Okey, Mr. Ong, untuk MPSA punya pembiayaan ada kena takaful kan? Itu insurance. MRTA apa MRTT MRTT. Biasanya bagaimana dia kira ini saya pun tak boleh pasti sebab kita akan key in dia punya dia punya IC number tu, harga hartanah tu untuk kiraan. Satu lagi saya nak tanya pasal yang LTHO. Saya ada pernah tengok LTHO tu dikira macam mana? Okay. LTHO tu insurans kebakaran. Okey. Insurans kebakaran lah. Dikira sekali dengan MRTT lah. Bukan. MRTT. LTHO. Saya sudah kira, saya akan kirakan dia punya monthly installment tu. Monthly installment sudah tambah dia punya harga hartanah dengan MRTT lagi itu LTHO. Dia akan tambah sekali lah. Jadi dia punya bayaran tu. Jadi kalau macam katalah sebulan kita kena 1,200, jadi dia akan bertambah lah, mungkin 1,400 ke 1,500 sebulan. Begitu ke? Kalau kita gunakan MRTT. Okey, saya akan kirakan dia punya untuk you orang ada satu payslip send to me, I akan kira dia punya, I akan insert dia punya IC number tu, lepas tu I akan insert dia punya harga hartanah tu. Dia calculator akan automatic kirakan dia punya monthly installment tu. Monthly installment tu sudah tambah dia punya harga hartanah, MRTT, LTHO akan tambah sebab ini adalah compulsory. Okey, baik. Terima kasih Mr. Ong. Okey. Yes, bagus. Bagus soalan Nizam tadi. Okey, siapa nak tanya tak? Kumaran, do you have any question, Kumaran? One or two question saja. Tapi just nak tanya, masa nak submit dia punya LPPSA loan tu, biasa kita kena tanya offer letter kan, surat pengesahan jawatan kan, dengan slip gaji sajalah.
You orang just pass the booking form to me saja. Itu saja. Booking Oh, form. booking form saja. Booking form. Yang apa tu, yang lain tu I akan uruskan sampai loan lulus. You orang apa tu, tak payah risau lah. Lepas tu itu Okay. status semua tu I akan update dekat you. Okay. Tapi that consider dia ambil estimation time 1 bulan lah untuk Okay, kalau you punya customer boleh buat committed kan, dia orang dia orang apa tu, ada beli rumah, dia orang boleh buat cepat, secepat mungkin dalam 1 minggu loan sudah boleh lulus. 1 minggu. Saya buat 1 minggu. Okay. Okay. Alright. Okay, thank you kemarin. Ada lagi soalan kemarin? Okay, Mr. Ong, actually I pun ada satu soalan loan agreement for LPPSA dia not covered kan? Maksudnya tak masuk dalam loan, betul tak? It's macam bank kan? So kalau katalah rumah yang dalam harga bawah 400,000, how much the estimate You masuk, you means itu loan side legal fee LPPSA? Dia punya loan legal fee. Dia tak Loan cover. legal Okay, loan legal fee ni kan, loan legal fee ni kita akan dapatkan daripada peguam. Sebab you suruh saya kira, saya pun tak tahu. Okay, untuk I estimate untuk 4,000 dia punya loan side legal fee dalam 5,000. 400,000 dia punya yuran guamam untuk loan saya dalam 5,000. 5,000 lah. So dia memang tak covered It's not covered. Maksudnya dia kan macam kalau bank loan boleh untuk yang legal fee boleh masuk dalam loan. Boleh. Okay. Pinjaman. Untuk loan LPPSA ni kan, untuk loan LPPSA ni dia orang boleh masukkan loan side legal fee saja. Loan side legal fee ke dalam loan LPPSA. SPA tak boleh. SPA tak boleh lah. So maksudnya yang boleh masuk Boleh. Loan side legal fee saja. Loan side legal boleh tapi disbursement tak ada lah kan? Okay, untuk disbursement itu disbursement tu untuk SPA saja kan? Not sure lah. Sometimes legal yang loan lawyer pun dia charge disbursement juga. Okay, untuk loan dia orang boleh masuk sekali semua yuran guamam. Except MOT saja, kecuali MOT. Yalah, MOT saja yang terbayar. So masuk since bila sebab dulu I pernah juga buat yang ni dia kata loan agreement tak masuk. So sekarang ni dah boleh masuk Okay, Sudah lama. Sudah lama Yes, betul, sudah lama. Sudah berapa? Sudah lama, saya tak pasti. Saya rasa LPPSA ada berapa tahun, dia sudah berapa tahun dah. Yalah, sebab dulu masa I think 2015 I pernah tanya dengan LPPSA punya pegawai, dia kata tak masuk. But now dah masuk, is okay lah. So sangat lega lah because some buyer kan, some buyer dia macam tak ada cash banyak. So okay lah kalau sudah boleh masuk loan dalam legal dalam loan that's good lah. Yes, betul. Tapi loan side legal fee saja. SPA legal fee tak boleh. SPA understand. SPA understand. Okay. Okay, ada apa-apa siapa nak tanya? Ramli, nak tanya apa Ramli? Hai Mr. Ong, selamat malam. Saya nak tanya soalan. Untuk projek macam ada satu kondo, dia developer dia provide satu parking car park saja. But if let's say buyer dia nak tambah another car park which is cost around let's say lah 30k, so is that boleh covered sekali under LPPSA punya loan? Okay, LPPSA punya loan kan dia orang akan ikut SPA harga.
Oh, okay. So extra. Okey. Sekarang kan semua rumah ada SPA harga dengan net price. Okey, antara net price dengan SPA harga ni dia orang boleh markup. Okey. Dia orang boleh markup. Kalau dia punya you yang kata tu 30k kan. Kalau dia boleh markup untuk dapat 30k, itulah boleh dapatkan 30k. Kalau dia punya SPA price tu sama dengan dia punya net price, tak boleh. Okay. Okey. Alright. Yang apa tu yang kita cakap easy sikit, Dia orang boleh markup saja. Kalau dia ada kalau macam tempat parking tu dia mau masukkan dalam loan, tak boleh. Okey. Oh, I see. Dia So, boleh markup saja. Dia boleh markup. untuk parking. Markup. By additional parking tak boleh masuk lah dalam loan. Tak boleh. Dia boleh markup sampai SPA punya harga saja. Ya. Dia mau markup tinggi daripada SPA punya harga pun tak boleh. Oh, meaning is if let's say biasa kan developer bagi rebate 10%. So 10%. bila buyer ambil 100%, meaning is 10% tu dia boleh dapat cashback lah kan? Yes, betul. I see. Okay, faham. Alright, thank you Mr. Ong. Thank you. Welcome. Okay. So ada soalan lagi tak? Mr. Ong. Mr. Ong. Ya. Oh, Mr. Evan nak tanya dulu kan? Siapa nak tanya dulu? Hello, saya nak tanya juga Mr. Ong. Hello Mr. Ong. Good evening. Okay, sebab saya new agent, jadi saya mau tanya Mr. Ong lah. Saya ada seorang kawan, sahabat, my friend saya. Dia sudah buat itu loan LPPSA untuk first house. Jadi dia macam tanya saya, untuk second loan untuk LPPSA, berapa lama dia mahu kena tunggu? Okey, How long? Saya terlupa cakap dengan ini ya. Nasib baik ini adik. Ini Abang Amirul ada tanya. Okey. Untuk loan LPPSA ni kan dia orang boleh buat 2 kali loan saja. 2 kali loan. Satu nama boleh buat 2 kali loan. Dia orang punya satu kota, satu nama punya kota boleh buat 750k. 750k. Kalau cakap satu, yang kali pertama tu dia sudah buat loan 400k kan. Kali kedua dia boleh buat 350k saja. Yang untuk buat, okey, sekarang customer nak buat loan kedua, dia kena mesti fully settle first loan. Dia mesti kena fully settle first loan baru boleh buat loan kedua. Ini syarat untuk buat. Ini syaratnya untuk buat loan kedua. Boleh faham Okay, faham. Okay, thank you Mr. Ong. Okay. So Mr. Ong, so dia boleh guna refinance tak? Dia boleh guna ini rumah refinance, then guna itu wang. Lepas tu dia boleh pinjam lagi berapa lama ambil berapa lama Okey. Dia boleh refinance ke bank luar. Jadi dia punya payslip. Okey. You orang pun easy boleh nampak punya. Dalam itu dia punya payslip kan dekat potongan side. Biasanya dia orang punya gaji adalah dekat left side, lepas tu dia orang punya potongan adalah dekat right side. Dekat right side sana you orang boleh nampak satu pinjaman perumahan satu. Pinjaman perumahan satu inilah first LPPSA punya loan. Okey. Dia orang boleh refinance ke bank loan, lepas tu ke bank loan jadi dia punya sip gaji sudah tak ada loan LPPSA. Pinjaman perumahan satu ni sudah okey. Kalau sudah tak ada ni sudah boleh buat loan kedua. Okey. Sudah boleh buat loan kedua. Tapi kan untuk tempo lah, kita boleh cakap tempo kan. Inilah depends on banker. Sebab dia refinance ke bank loan, lepas tu itu bank akan disbursement semua tu. Ini depends on banker.
saya pun ada customer nak buat second loan, Dia fully settle dia punya first loan dalam 5 hari itu account sudah boleh buka untuk buat second loan LPPSA. 5 hari bekerja. Okey. Okey, ada satu thank you Ada satu nak tanya lagi tentang itu, macam some project developer dia sudah completed sudah lama punya, kita ada setengah project lah. Okey. So itu project sudah bukan under HDA sebab dia sudah completed mah. So itu project kan dia akan ikut itu developer punya price atau ikut itu valuer. Itu valuer punya price, macam mana kita tahu itu valuer? Macam itu kita ada satu project, kalau let's say dia punya SPA price, dia punya net price 500,000, tapi developer dia boleh markup sampai 560 kan. So kita macam mana tahu itu project punya, sebab itu LPPSA di mereka ada penilai sendiri kan. So macam mana untuk kita check itu valuer? Thank you. Yang yang Alvin kata punya, sekarang projek sudah jadi CCC. So kita akan buat loan LPPSA sebagai CCC ataupun sub-sales punya type. Kita akan dapat valuation daripada JPPH. Kalau dekat Melaka kita dapatkan dekat Ayagro, dekat KL tak tentu. KL sebab KL besar. KL ada dekat KL ada Petaling Jaya pun ada, dekat Putrajaya pun ada JPPH, dekat Klang Valley pun ada JPPH. Kita akan suruh peguam sediakan beberapa dokumen, lepas tu kita akan suruh customer sediakan beberapa dokumen tu. Kita akan submit dokumen tu ke JPPH dulu, lepas tu dapatkan valuation. Lepas tu JPPH akan keluarkan laporan valuation, lepas tu dia orang akan hantar submit ke LPPSA sana. Okey, untuk value kita tak boleh dapat. Okey. I boleh cakap macam ni lah. I akan check dia punya LPPSA punya account, Dia orang punya account status sudah dalam proses kelulusan, itu harga akan ada perubahan. Sebelum loan lulus, last step tu LPPSA akan taruh itu harga loan tu. Itu masa kita boleh dapatkan value tu. Okey, untuk new project untuk HDA account punya new project, dia orang boleh markup sampai SPA harga. Kalau untuk CCC punya project ataupun sub-sales punya project, yang Brother Alvin kata tu, CCC punya project kan, kita akan dapatkan valuation. Walaupun SPA harga markup sampai kita boleh cakap jarak jauh. Dia pun akan luluskan ikut market value saja, Tapi untuk saya punya most of my customer, JPPH akan luluskan loan ikut market value. It's not a such deal lah. Dia orang akan luluskan ikut market value. Kalau you orang mau markup sampai tinggi-tinggi, tak boleh. Itu saja. Okey, so untuk yang itu shop lot tak boleh kan? Shop lot yang lain. Okey, untuk loan LPPSA ni kan, shop lot tak boleh. Lagi satu Soho. Soho tu tak boleh dengan shop lot. Sebab loan LPPSA ni kan dia bagi dia punya pekerja kerajaan untuk dapatkan rumah untuk duduk saja. Dia bukan bagi tujuan untuk buat investment. Sebab shop lot dengan Soho tu untuk buat ada investment punya idea. So dia orang tak boleh buat shop lot kedai dengan Soho. Itu saja. Studio apartment tak boleh kan? Studio apartment. Studio tu Soho. Sebab Sama ada satu kes studio apartment tak boleh LPPSA sebab dia kata tak ada bilik.
Tak Dia boleh. syarat dia mesti ada Kalau bilik ada HTA, saya rasa boleh. Kalau ada HTA account memang boleh. kan, boleh kan? Kalau studio apartment tak boleh. Dia kena ada apa tu? Dia kena ada bilik. Bilik. Dia kena at least Yes. berapa bilik ya Mr. Ong? 2 bilik ke 1 bilik cukup? Satu bilik. At least 1 bilik lah. Betul. Sebab tak silap bila kita kata apartment LPPSA dia akan minta layout. Itu strata title. Strata title. And then dia minta layout sekali lah. Itu Yes. pelan kan dia nak tengok sama ada itu Soho ke itu studio apartment ke apa ke. I pernah dulu ada kes lah tak lepas LPPSA, nasib baik bank lepas. Itulah. Tadi macam Ramli ada sesuatu nak tanya. Ramli ada angkat tangan tadi. Okey Ramli, saya tanya Ramli. Satu lagi soalan Mr. Ong boleh kalau misal kata I ada buyer, dia dah booking another project. And then tapi dia tak sign any LO lah daripada LPPSA. And then dia minat dengan kita punya project, dia booking dengan kita punya project. So macam mana dia punya loan nak kena buat cancellation dulu ke ataupun terus ambil ada new project? Okay, dia punya loan lama tu kena buat cancellation dulu. Oh, okay. Cancellation. Lepas tu kalau you ada customer macam ni, you pas contact kat I ada surat, lepas tu dia surat isi, lepas tu kita submit ke LPPSA, ambil 1 hari sudah boleh buat loan baru. Okay, alright. Thank you Mr. Ong. Okay, ada apa-apa lagi tak pertanyaan yang actually this is peluang yang bagus ya kalau kita nak nak tanya Mr. Ong berkenaan dengan LPPSA, mana tahu yang ada appointment ke minggu ni. Okay, this weekend. So mungkin ada yang government staff. So kalau ditanya macam-macam, at least you boleh nak jawab lah. So ada apa-apa tak yang rasa yang nak tanya? Ada lagi tak? Okay. Tak ada semua dah clear, semua dah jelas. Okay Mr. Ong, nampaknya mereka semua dah jelas. Tapi kalau ada apa-apa yang tak faham, yang mungkin ada muskil, so boleh contact Mr. Ong lah. Kan Mr. Ong? Yes, betul. Kalau you orang mau cek kelayakan tu, you orang boleh contact saya lah. Dalam 15 minit lah. Kalau cepat. Tapi I akan try my best. Dalam 5 minit, I akan kasih you orang tahu itu maksimum kelayakan customer boleh sampai berapa tu. Sebab kadang-kala you orang sometimes agent customer di depan you orang, lepas tu orang pun nak you orang pun nak bagi tahu customer maksimum kelayakan dia orang berapa tu. I akan try my best untuk kasih orang tahu maksimum kelayakan untuk customer tu. Okay. So selalunya dia punya kelayakan loan ni dah include sekali dengan dia punya takaful kan, dia punya insurance semua kan. Yes, dia punya insurance tu dia sudah include punya, semua sudah sekali kira sekali. Yang apa tu yang saya nak remind you orang kalau nak cek kelayakan kan, you orang minta you orang punya customer untuk slip gaji bulan Mac dengan slip gaji terkini bulan Julai tu. Bulan Julai dengan bulan Mac. Bulan Mac kita kena ambil potongan-potongan sebelum moratorium tu. Jelas. Oh, semasa moratorium mereka tak potong Yes, betul. Angkasa tu personal BSN tu tak potong. Oh, okay. Understand, faham. Okay, ada apa-apa nak tanya lagi tak? Any question? Kemarin so far tak adalah. Kalau ada kasih contact Mr. Ong. Okay, yes.
Okey, kalau tak ada soalan Okey, kalau ada apa-apa boleh tanya Mr. Ong, and then kalau kata kita ada, you all ada buyer government, so boleh pass payslip pada Mr. Ong lah untuk tengok berapa kelulusan yang dia boleh, berapa yang dia boleh bagi lepas untuk apa kelulusan dia, kelayakan dia untuk itu apa LPPSA punya loan. Okey. So Erwin, do you have any, ada apa-apa nak cakap Erwin? Okay, thank you Mr. Ong. Okay, luangkan masa untuk kita malam ini. So, yang sangat penting kan, you all kena buat appointment kalau ada customer kan. You boleh macam Elvin dulu pernah ada experience kan. Once you nampak ini customer kan, kalau itu tak berapa sure kan, actually you boleh terus call Mr. Ong kan. Direct cakap dengan itu customer kan. Dan kita terus boleh tahu itu answer macam mana. Dan jangan sendiri tak tahu punya, tak sure punya, jangan sendiri pergi promise customer apa, sebab kita yang banyak itu kita hanya buat kita punya closekan itu case, yang lain punya bagi Mr. Ong yang settle. Itu yang saya nak sampaikan lah. Okay, terima kasih Mr. Ong Okay. Betul Erwin, betul. Sangat betul. Kita jangan pandai-pandai macam main agak-agak rasa-rasa boleh ni, banyak ni nanti tiba-tiba tak boleh Oh, jangan so kita bagi pada yang pakar lah, okey, yang boleh tolong kirakan. So kita jangan macam pandai-pandai main agak-agak saja, sebab memang kita nak close tapi kita kena lebih beretika lah mana kita nak close. Okay, so kalau kata ada apa-apa case yang you nak tahu, and then you boleh bagi pada Mr. Ong lah untuk dia punya Untuk loan. uruskan loan, you orang senang saja. You orang just pass booking form. You orang concentrate cari sales. I tolong you orang all out. Tolong you orang untuk spot loan sampai lulus. Itu saja. Okay, bagus. Memang cantik. Alright, okay. So, okay, saya sebabkan tak ada soalan. Okay, so saya pun nak ucapkan terima kasih kepada siapa yang hadir hari ini. Sangat memberangsangkan kehadiran. Okay, dan harap briefing ni akan membantu kita dalam kita punya presentation nanti, dalam kita punya appointment. Kalau kata kita ada appointment dengan government staff kan, so harap briefing ni membantulah. Okay, so okay, so saya nak ucapkan terima kasih kepada Mr. Ong. Thank you banyak-banyak. Okay, thank you very much for sharing and then meluangkan masa untuk kami untuk briefing hari ini. Sorry, curi masa you. Okay. It's okay. Alright, okay, so kita akhir di sinilah. Okay, so thank you very much siapa yang hadir. So diharapkan apa yang kita dengar hari ini, kita briefing daripada Ms. Ong ni akan beri manfaat kepada semua, and at least we got some knowledge. Okay, okay lah. So okay, bye. Good night. Bye. Assalamualaikum. Ada yang muslim. Okay, bye. Thank you Mr. Ong. Thank you Elvin. Sebab you organize this briefing is really good lah for all. Okay, bye. So kita boleh leave lah. Okay.